Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wala undwana illa ala salimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ihtada bihadiyih wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapa-bapa, kaum muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, baik terlebih dahulu marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah dan kurnianya pada malam ini dipertemukan kita sekali lagi dan dapat sama-sama kita menyambung kuliah maghrib dengan pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Moga-moga pertemuan kita dan kuliah kita insya-Allah akan mendapat keberkatan dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, adapun pada malam ini insya-Allah kita menyambung dengan kitab Riyadhus Shalihin ke muka surat 105, iaitu hadis yang ke-85 dalam bab kelebihan orang-orang yang lemah. Baik, hadis yang ke-85 ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimallahu taala. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ihtajjatil jannatu wan naru wa qalatin naru fil jabbarun wal mutakabbirun wa qalatil jannatu fiyad du'afa ul nasi wa masakinuhum faqadallahu bainahuma annakil jannata rahmati arhamu biki man asya'u wa annakin nara azabi wa surga dan neraka. Maka berkatalah neraka, untukku orang-orang yang kejam dan sombong, yakni yang tidak mempunyai belas kasihan. Kemudian berkatalah pula surga, untukku golongan orang-orang yang lemah dan orang-orang yang miskin. Maka Allah Ta'ala memutuskan di antara wahai surga dan neraka. Baik. Al-Imam Nawawi rahimallahu taala mengambil hadis ini meletakkan dalam satu bab kelebihan orang-orang yang lemah. Baik. Jelas ya secara umum dalam hadis ini kaum muslimin dan muslimat sekalian, iaitu syurga dan neraka pada satu hari mereka berbalah di antara keduanya. Baik. Sebab kata neraka, wahai syurga, tahukah kamu siapakah di dalam perut aku? Lain tak bukan orang yang kejam dan orang-orang yang sombong. Lalu kata surga, di dalam perut aku ini kebanyakannya orang-orang yang miskin
dan juga orang-orang yang lemah. Apabila berlaku pertengkaran itu, maka Allah Ta'ala iaitu memutuskan hukuman sambil mengatakan, wahai syurga, engkau tempat rahmat aku berikan tempat rahmatku, dan sesungguhnya aku masukkan kamu siapa yang aku suka. Dan wahai neraka, engkau tempat azabku, aku mengazab siapa yang aku suka. Dan setiap kamu dua ni ada penghuni dia. Okey ya. Okey, itu jelas ulangan hadis secara umum. Baik, kaum muslimin dan muslimat sekalian, sudah menjadi pegangan ahli sunnah wal jamaah, iaitu bahawa syurga dan neraka sudah dicipta. Neraka dan syurga sudah dicipta. Yang ini sudah dijadikan. Baik. Cuma kaum muslimin dan muslimat sekalian, syurga dan neraka tidak ada lagi penghuninya pada zaman sekarang. Tidak ada lagi. Adapun peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang Nabi melihat ada orang ahli syurga, ada orang masuk syurga, ada orang masuk neraka, itu adalah gambaran sahaja, atau dikenali dengan tasbih, gambaran yang Allah Ta'ala gambarkan kepada Nabi SAW. Baik, kaum muslimin dan muslimat sekalian, suara surga ni dia ada suaranya. Maksudnya ialah surga ada suara, neraka pun ada suara. Baik. Di antaranya sebagai dalil atau bukti, walaupun kaum muslimin dan muslimat sekalian, yang surga yang Tuhan jadi, neraka yang Tuhan jadi itu, dia adalah satu tempat, tetapi dia ada suara. Itu sebabnya bukan sekadar surga dan neraka, benda-benda yang Allah Ta'ala cipta ni, dia ada suara dia. Cuma kita tidak faham saja. Sebagaimana disebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muhammad Tirmizi rahimallahu ta'ala, hingga bumi pun dia bersuara, tapi kita tak dengar. Atau dan satu riwayat lain, hingga kubur pun ada suara. Sebagaimana kata Nabi SAW, bumi atau kubur ni setiap hari dia bersuara, ana baitul ghurbah, wa ana baitud dud, wa ana baitud turab. Manusia semua, aku ini adalah rumah yang penuh dengan kesunyian, aku rumah penuh dengan ulat, aku rumah penuh dengan tanah. Maksud begitulah setiap hari bersuara, tapi kita tak dengar. Itu dia. Mujur ke tak dengar tu? Kalau dengar kaum muslimin dan muslimat, kalian tak boleh duduk kita. Boleh bang betul? Baik, satu rahmat barangkali. Baik. Maka termasuklah surga dan neraka. Tengok dalil dia no. Bahawa berkatalah surga, berkatalah neraka, fil jabarun wal mutakabbirun. Surga, engkau tahu tak, ini kata neraka ni, bahawa dalam perut aku ni semuanya jabarun. Jabarun bermaksud ialah kaum muslimin dan muslimat kalian, iaitu lain tak bukan, iaitu orang yang kejam dan orang yang sombong. Maksud orang yang bermegah-megah. Jadi di sinilah kata alim ulama, kaum muslimin dan muslimat kalian, yang buat jadi berbalah di antara surga neraka ni bukan surga. Yang buat jadi balahnya adalah neraka. Dan begitu juga dalam keadaan kehidupan manusia, yang buat balahnya bukan orang baik. Orang baik dia tak buat balah, kaum muslimin muslimat kalian. Yang buat balahnya orang jahat. Betul ke macam tu? Orang baik ada tak dia nak buat balah orang? Tak ada. Yang buat balah mulasanya ialah orang jahat. Orang jahat. Baik. Itu dia. Nak faham-faham, tak faham sudah. Okey, kaum muslimin dan muslimat kalian. Baik. Lepas tu kaum muslimin dan muslimat kalian, maka dia terangkan dalam hadis ini, dan surga berkata, dan bagi dalam perut aku ialah kalangan manusia yang lemah dan juga orang-orang miskin. Ini yang dalilnya Imam Nawawi membuatkan tajuk, iaitu bab kelebihan orang-orang yang lemah. Sebab kaum muslim, orang yang miskin banyak di kalangan ahli syurga. Kalau kita lihat dalam hadis yang lain,
Pernah juga Rasulullah SAW menyatakan ramainya ahli neraka itu di kalangan perempuan. Ia adalah hadis yang lain ada juga menyebut ramainya ahli neraka itu di kalangan perempuan. Apa sebab agak-agaknya perempuan ramai di kalangan ahli neraka? Iya ke kaum muslimin dan muslimat? Ada seorang pensyarah di satu universiti, dia mengatakan kaum muslimin dan muslimat kalian, kerana perempuan ni banyak di kalangan ahli neraka sebab orang perempuan lebih ramai daripada lelaki. Betul? Kaum muslimin dan muslimat, syarah mana diambil? Syekh As-Samsuddin Az-Zahabi dalam satu kitab di Al-Kabair, yakni dosa-dosa besar. Bukan Syekh Samsuddin mentafsirkan kaum muslimin dan muslimat kalian kerana ramainya perempuan daripada ahli neraka sebab ramainya perempuan lelaki. Tak ada lagu, tak ada macam tu. Itu tafsirannya silap. Kalau begitu Allah Ta'ala tak sifat adil lah. Orang tu kaum muslimin dan muslimat kalian. Syekh Samsuddin Az-Zahabi mengatakan kerana perempuan ini ramainya masuk neraka daripada lelaki disebabkan dua perkara. Disebab dua perkara. Yang pertama al-farju, iaitu di antara kemaluan. Kemaluan. Yang kedua adalah disebabkan ialah mulut. Sebab mulut. Dia dua sebab. Itu dia. Pertama disebabkan kemaluan, yang kedua adalah disebabkan sebab mulut. Dan di antara sebab-sebab mulut itu ialah kaum muslimin muslimat akan membongkar akan rahsia suami dia, iaitu mendahkai suami dia. Itu kata Syekh Samsuddin Az-Zahabi. Itu sebab perempuan ramai masuk neraka. Boleh tengoklah. Baik, habis. Jadi apa nak dikatakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam tajuk ini, dia punya syahid dia punya maudhu' dia kaum muslimin dan muslimat kalian, ialah bahawa kebanyakan ahli syurga ini dia kan orang yang lemah, dia kan orang yang miskin, tapi dia taat lah. Baik, habis saya ringkaskan sebab hadis ini pernah kita bicarakan. Yang seterusnya, Allah Ta'ala menjatuhkan hukuman kaum muslimin atau keputusan menjadi hakim di antara surga dan neraka. Apa kata Allah Ta'ala? Annakil jannata rahmati arhamu biki man asya'u. Engkau wahai surga tempat rahmatku, dan aku berikan rahmatku kepada siapa yang aku suka. Okey. Sekarang inilah sedikit pembahasan di kalangan alim ulama kaum muslimin dan muslimat kalian. Masuk surga seorang itu kaum muslimin bukan kerana amalannya. Bukan kerana amalannya. Itu yang sebenarnya. Sebab ada dalam hadis Nabi SAW ada disebut bahawa masuk surga itu kerana rahmat Allah, bukan kerana amalan, bukan kerana amalan. Maka sahabat tanya, walau engkau ya Rasulullah? Ya, walau ana. Tapi kaum muslimin dan muslimat kan, topik perbincangan akidah, masuk ke surga itu kerana rahmat Allah. Tapi nak dapat rahmat Allah Ta'ala bagaimana? Kena beramal lah kaum muslimin dan muslimat. Cuma nak memberitahu sumber yang sebenar dalam pegangan akidah itu, masuk surga jangan sebab kerana amal, tidak. Masuk surga adalah kerana Allah, kerana rahmat Allah. Dan untuk dapat rahmat Allah Ta'ala sudah tentulah kita beramal. Baik, habis. Itu sebabnya kaum muslimin dan muslimat kalian, kita lihat ya, di dalam beberapa hadis Nabi SAW, apabila disebutkan daripada sifat rahmat Allah Ta'ala dan neraka itu di antara tempat azab Allah Ta'ala, itu sebab tidak dibenarkan bagi seseorang menghukum orang itu ahli neraka atau ahli surga. Tidak boleh. Itu dia. Cuma dia bolehkan bagi manusia boleh tunjuk ini jalan ke surga, itu jalan ke neraka. Tapi nak hukum individu seorang itu ahli neraka, tidak boleh. Sebab apa? Sebab kaum muslimin dan muslimat kalian
masuk surga seorang itu kerana sifat rahmat Allah Ta'ala. Ingat tak kaum muslimin dan muslimat kalian, seorang pelacur ni dosa besar sangat kan, tapi kaum muslim Allah Ta'ala ampunkan dosa pelacuran ni sebab apa? Adik cari duit pula kaum muslim sebab kan ada sebut dalam hadis Nabi SAW, Jibril anjing dalam kehausan, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, bahkan Allah Ta'ala tersenyum dengan perbuatannya. Boleh faham itu? Itu dikatakan kaum muslimin dan muslimat kalian dikatakan rahmat. Baik. Dan kita lihat kaum muslimin dan muslimat kalian dalam bab yang lain. Ingat tak satu hadis yang kita sudah lepas pengajiannya dalam jilid yang pertama, seorang Bani Israel yang membunuh 99 orang. Dia, dosa bunuh ni jangan main seorang peganah dah. Betul-betul kaum muslimin dan muslimat kalian. Akhir dia tanya pada seorang yang abid ni orang kuat ibadat, tapi dah nak belajar. Dia ibadat kuat, belajar tak nak. Lalu dia tanya kaum muslimin dan muslimat kalian, adakah Allah Ta'ala mengampun dosa aku sedangkan aku bunuh 99 orang ni? Abid ini dia pandang 99 orang, tapi dia tak pandang sifat Allah Ta'ala barang siapa yang hendak menuju Allah Ta'ala. Jadi kata Abid ni kamu seorang pun dah bunuh hebat dah. Habis 99. Akhirnya dia bunuh seorang lagi, cukup 100. Murid-murid ada. Tapi kaum muslim dia jumpa seorang yang alim, adakah Allah Ta'ala mengampun dosa aku? Lalu kata yang alim itu mengatakan, tidak ada yang menghalang kamu untuk dapat keampunan Allah Ta'ala. Kalau kau nak bertaubat, tengok ya, nak bertaubat, pergilah ke tempat sana. Dia tunjuk. Maka banyak riwayat hadis Nabi SAW mengatakan, katanya tinggal sejengkal saja nak langkah tempat tu. Kata setengah ulama pula tidak, baru nak berpaling pergi tempat tu je, tak langkah dan tak langkah jengkal lagi, baru nak paling ke tempat tu. Lalu dia pun mati. Boleh faham tu? Tapi dia letak meneruh dia tempat rahmat Allah Ta'ala. Itu sebabnya kaum muslimin dan muslimat kalian tak boleh bagi seorang itu menghukum atau ahli neraka, ahli surga. Sebabnya kaum muslimin dan muslimat kalian jelas itu berpandu pada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Okey ya. Tapi kalau dia nak hukum diri dia ahli neraka, itu lantak dia lah. Tuhan maafkan dia dah. Tapi kena buatlah amal ibadat lepas tu. Jadi dia. Kecuali orang nak menghukum orang diri dia ada neraka, itu cukup pasal. Kamu muslim dan muslimat, itu hak dia. Macam ada seorang, apa agama kita tak tahu, nak ke dia agama Islam ke, tak ada cari isu Islam, kamu muslim. Tapi dia berani bercakap, ya kaum muslim dan muslimat. Apa ke nama dia, saya lupa dah. Apa, Raja Pitra. Kalau sebut nama dia lagu tu, kaum muslim tidak, orang tak kenal dia. Itu dia. Bila dia berbalah dengan orang, kita jumpa di neraka. La ilaha illallah. Hantu raya punya orang. Hantu raya pun takut nak masuk neraka tau. Dia kata, kita jumpa di neraka. Astaghfirullahaladzim. Ya, ada seorang lagi kaum muslimin dan muslimat, aku bermimpi aku berjalan dalam neraka. Itu seorang lagi. Itu dia. Itu orang Pasir Mah tu memang hebat semua dia. Itu dia. Boleh dia mimpi jalan dan neraka. Na'udzubillah. Faham itu? Okey. Habis. Yang seterusnya ya. Habis. Wa annakin nara azabi wa azibu biki man asya. Itu sebab ada satu hadis dalam bab ini ya. Apabila dibicarakan kaum muslimin, Nabi pernah sebut hadis ini daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Satu hari kaum muslimin, Nabi ada sebut berbicara di akhir hadisnya, daripada percakapan Nabi, ada seorang itu beramal dengan amalan ahli surga, hingga dia nak masuk surga tinggal sejengkal saja lagi. Tetapi telah ditulis ketetapan daripada Allah Ta'ala, dia beramal pula dengan amalan neraka, masuklah ia ke dalam neraka. Dan ada seorang lelaki, kata Nabi SAW, dia beramal dengan amalan ahli neraka, hingga dia nak masuk neraka tinggal sejengkal saja lagi, itu tak mati lagi. Tapi telah dia dahulu ketetapan daripada Allah Ta'ala, dia beramal dengan amalan ahli surga, maka masuklah ia ke dalam surga. Maka seorang lelaki itu berkata, ya Rasulullah, kalau sudah ketetapan kita ni
Masa umur kita kaum muslimin dan muslimat, bukan umur kita lagi kaum muslimin, umur kita 4 bulan sudah ditulis dah. Dan bukan sekadar umur 4 bulan kaum muslimin dan muslimat kalian, takdir kita telah ditulis oleh Allah Ta'ala. Orang yang ada syurga, ada neraka. Seorang lelaki kata, ya Rasulullah, kita beramal awak bendanya. Jadi dia Tuhan dah tentu ini ada syurga, ada neraka dah. Beramal awak bendanya. Kalau kita beramal pun dia Tuhan tentu ada neraka, neraka situlah. Na'udzubillah. Kalau orang tu tidak beramal, kaum muslimin Tuhan tutup syurga, syurga itulah. Beramal buat apa ni? Dia Tuhan tulis dah. Kaum muslimin dan muslimat kalian. Lalu akhirnya Rasulullah tanya dia, adakah engkau tahu engkau ahli neraka? Adakah engkau tahu engkau ahli syurga? Orang tak boleh jawab dia. Adakah engkau tahu engkau ahli neraka? Siapa buat soalan macam tu? Atau engkau tahu engkau ahli neraka? Dia kata tak tahu. Tak tahu, beramallah. Dia faham itu? Beramallah. Cantik habisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan seterusnya, wa annaki nara azabi wa azibu biki man asya'u waliki laikuma alayya mil'uha. Wahai neraka, engkau adalah tempat azabku, aku mengazab siapa yang aku suka, dan setiap kedua kamu adalah ada penghuninya. Baik, tadi kita bincang buat syurga, ini kita bincang buat neraka. Kaum muslimin dan muslimat kalian, di dalam hadis kata bahawa neraka ni tempat azab Allah Ta'ala. Tapi kalau kita lihat kaum muslimin dan muslimat kalian berpandu kepada pahaman ahli sunnah wal jamaah, walaupun neraka tempat azab Allah Ta'ala, dan masuk seorang, tadi kita bicarakan masuk surga seorang kerana rahmat Allah, masuk neraka seorang sebab apa? Baik, diulangi soalan semula. Tadi kita bicarakan iaitu masuknya surga seorang itu kerana rahmat Allah Ta'ala. Baik, masuk neraka seorang itu sebab apa? Ialah kaum muslimin, pendapat ahli sunnah wal jamaah, masuk neraka seorang itu kerana sifat keadilan Allah. Boleh faham itu? Sifat keadilan Allah. Itu memang tepat jawapan yang dikemukakan oleh Izzul Hanafi, seorang ulama yang cukup terkenal dalam bidang akidah ni. Dia kata bahawa masuk neraka seorang itu ialah sifat keadilan Allah Ta'ala. Memang patut dia azab berpandu pada sifat keadilan Allah Ta'ala. Baik, memang adil semua lah. Tapi apabila disebutkan masuk neraka itu sifat keadilan Allah Ta'ala, cuba kita tengok bagaimana Abu Daud menghuraikan hadis ini. Abu Daud kan, dia kaum muslim setakat ni kalau bicara dalam bab-bab ni, kaum muslim Abu Daud ialah dia cara detail. Kalau tuan-tuan buka dan Sunan Abu Daud, dia cara detail. Pertama, bagaimana sifat keadilan Allah Ta'ala. Okey, hadis ni sudah lama kita bercara kaum muslim muslimat kalian. Pertama sekali, manusia ni Allah Ta'ala nak membuktikan keadilannya, dia sabitkan kesalahan seseorang. Walaupun dalam pengajian kaum muslimin dan muslimat kalian, kalau Allah Ta'ala tidak hitung amalan manusia bila mati seseorang itu, atau bila berlakunya kiamat, kalau Allah Ta'ala tak bangkitkan mahsyar, tak apa. Tengok-tengok orang ni dalam neraka dah, orang ni dalam surga dah. Berlaku kiamat, bertukar je dunia kepada akhirat. Dia tengok, oh ni surga, ni neraka. Boleh dah. Sebab Allah Ta'ala dah tahu dah segala-galanya. Tetapi kata Abu Daud radhiyallahu ta'ala, kenapanya Allah Ta'ala menunjukkan adanya mahsyar? Kenapa Allah Ta'ala adakan hisab? Kenapa Allah Ta'ala adakan titian? Kenapa Allah Ta'ala adakan berbangkit di antara satu sama lain? Betul-betul. Sedangkan Allah Ta'ala dah tahu siapa pun di syurga pun di neraka. Sedang Abu Daud membahaskan dalam masalah ini. Disebabkan kaum muslimin nak menunjukkan sifat keadilan Allah Ta'ala yang memasuk seorang itu kena sifat keadilan dia, walaupun Tuhan dah tahu tentang ilmu dia. Faham tak? Okey, kita tengok pembentangan Abu Daud rahimahullahu ta'ala, seorang ulama hadis ini kaum muslimin dan muslimat. Pertama sekali,
Kita tengok ya, Allah Ta'ala tidak mengazab neraka seorang itu kaum muslimin, melainkan terbukti akan kesalahannya, kesalahan seorang itu. Itu pun sudah terbukti kesalahan Tuhan Allah Ta'ala kaum muslimin memberikan ruang dan peluang kepadanya. Okey, kita tak cara panjang, kita ambil kata Abu Daud langsung. Yang pertama, kaum muslimin diadakan hisab. Hisab amalan manusia. Baik, bila dihisab amalan manusia, kaum muslimin dan muslimat kalian, sudah tentu perhisapan itu dengan melalui timbangan. Tapi kalau tak melalui timbangan, puan tahu dah. Sebab kalau kita buka dalam kitab, dalam ayat Quran surah Al-Waqi'ah, kaum muslimin dan muslimat kalian, dan surah Al-A'raf pun ada disebut, kaum muslimin dan muslimat kalian, iaitu bila datangnya kitab suratan amalan kita ni, maka ada diberikan dengan kanan, ada diberikan balik kiri, ada diri balik belakang. Wallahu alam. Cuma adalah sedikit takwilan yang dibuat oleh Al-Imam Al-Ghazali. Dia seorang sajalah, tapi takwilan ini tidak ada dalilnya, tidak ada dalil, tapi dah pendapat tu ada, kita kemukakan jugalah kaum muslimin dan muslimat kalian. Kata Imam Ghazali Allahu Ta'ala, kitab suratan amalan manusia ni dia dicampak ke langit, maka dia mencari akan tuannya. Maka ketika itulah ada orang ambil tangan kanan, ada orang ambil tangan kiri, ada orang ambil kot belakang. Wallahu alam, amat jauh tafsiran itu, tapi kita sebut jugalah. Tetapi kebanyakan ulama-ulama hadis mengatakan, atau di kalangan mufassirin, maka diberikan kepada mereka. Maka sudah tentulah diberikan itu kaum muslimin dengan dua tafsiran, sama ada Allah ataupun malaikat memberikan suratan amalan seorang itu di balik kanan atau di balik kiri atau balik belakang. Kalau beri balik kanan, itu tanda alamat baik dah. Kalau balik kiri dan belakang, itu alamat tidak baik. Okey, selesai kan? Masing-masing buka. Masing-masing buka suratan amalan dia di atas dunia. Dan seringkali saya sebut dalam Sunan At-Tirmizi Allahu Ta'ala ada menyebut suratan amalan manusia ni dia ada 99 gelung. Saya ada 99 gelung, tuan-tuan ada 99 gelung. Boleh tengok sendiri. Sekarang ni tengok tonton TV ya. Sekarang ni tengok TV je, kesalahan orang, kesalahan diri sendiri tak tunjuk, betul tak betul? Okey, tinggal masalah itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat kalian, orang pakat tengok belaka. Jadi dihitungkan amalan, Tuhan tanya satu-satu, lepas tu ditimbangkan amalan, dikatakan mizan. Dah dihitung dah, dia banyak dah kaum muslimin dan muslimat kalian. Lepas tu ditimbang amalan. Bila amalan itu ditimbang, disebut dalam hadis Nabi SAW, berat amalannya dalam amalan buruk daripada amalan baik. Kalau ikut kita, kalau amalan buruk dah banyak, berat pada amalan baik, ke mana pergi? Neraka lah. Tapi Allah Ta'ala tak masuk lagi orang tu dalam neraka. Nak kata telitinya, keadilannya, Allah Ta'ala tanya seorang itu. Ini dah sunnah Abu Daud, kaum muslim dan muslimat kalian. Tanya, kalau sekiranya amalan buruknya lebih berat daripada amalan baiknya, Tuhan tanya. Sepatutnya masuk neraka dah, tapi Tuhan beri peluang lagi. Pergilah ke mahsyar. Ada ini panjang. Pergilah mahsyar, carilah siapa-siapa yang boleh beri kebaikan kepada kamu. Pergi ke mahsyar. Kamu pergi ke mahsyar, kaum muslimin dan muslimat kalian. Pertama sekali, kata dalam satu hadis, manusia akan jumpa ibu dia. Dia akan jumpa ibu dia, untuk cari kebaikan pada ibu. Lalu kata Abu Daud Allahu Ta'ala, ibu ni sifat dia kasih sayang kepada anak di atas dunia ni boleh gada nyawa, tapi boleh ibu berkata dalam satu hadis, nafsi nafsi, sendiri-sendiri pada hari ini. Boleh tak boleh? Baik. Yang kedua, dia cari bapa. Ibu boleh kata, bapa lagi boleh kata nafsi-nafsi. Maka dalam satu hadis,
ramai orang bergantung kepada jirannya. Tengok ya. Dalam satu hadis lain, ramai orang yang bergantung untuk dapat kebaikan daripada jirannya. Kebanyakan jiran menolong jirannya di akhirat kelak. Memang sahih dalam hadis itu. Okey. Saya ringkaskan semula kaum muslimin. Apabila tidak dapat kebaikan di mahsyar, itu sebab Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala dengan Ibnu Qayyim dibicarakan hadis yang saya riwayat Abu Daud tadi. Ibnu Qayyim dan dengan Imam Syafi'i bersependapat. Saya tengok dalam bab Al-Aqiqah. Kata Al-Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak mengkekahkan anaknya, maka bila ibunya untuk mencari kebaikan pada anak dia, maka terhalang. Ini saya tengok dapat Imam Syafi'i saja, kaum muslimin dan muslimat kalian. Itu sebab akikah ni, kamu walaupun dia katakan sunat muakkad, tapi kenapa dia suruh pada mak bapak buat? Kerana supaya kebaikan anak itu tidak terhalang untuk dapat diterima oleh bapak dia. Kalau sekiranya tidak diakikahkan, kaum muslimin dan muslimat kalian, maka sesungguhnya terhalang anak untuk dapat kebaikan pada mak dia. Itu dia kaum muslimin dan muslimat. Begitu juga pendapat Ibnu Qayyim. Ibarat Ibnu Qayyim bahawa anak itu bila tidak dikekahkan, dia ibaratkan suatu benda gadaian. Ibnu Qayyim ni sedap lagi kaum muslimin. Imam Syafi'i pun sedap dah kaum muslimin dan muslimat. Apabila kita kata ibaratkan barang gadaian, maksud barang gadaian ni kaum muslimin dan muslimat, apa maksud? Barang tu kita nakkan. Kalau kita tak nak, tak gadai dah, betul tak betul? Contohnya emas lah kaum muslimin dan muslimat. Bila emas ni, bila kita sesak, kaum muslimin, kita boleh jual emas dah. Tapi seorang ni tak nak jual emas. Dia nak ambil duit lain, lalu emas itu dijadikan gadaian. Tapi cuba fikir logik akal. Daripada dia ambil duit lain, baik dia gadai emas, baik dia jual emas langsung. Tapi kenapa dia gadai emas tu? Sebabnya kamu dia nak ambil manfaat daripada emas tu lagi. Dia sayang ke emas tersebut. Baik. Jadi kaum muslimin, apabila seseorang itu dia sudah gadai emas itu, boleh tak dia ambil manfaat pada emas itu? Boleh tak? Dia kena tebus dulu. Dia kena tebus dulu. Jadi seorang itu bila anak tu sebagai gadaian, nak ambil kebaikan pada anak, dia kena tebus dengan akikah. Maka itu sebabnya kata Ibn Qayyim, terhalangnya anak untuk dapat kebaikan. Ini masih sedap juga hujah dia kaum muslimin dan muslimat kalian, walaupun tidak ada nas dalam bab itu. Baik. Jadi kaum muslimin dan muslimat, tinggalkan bab itu. Banyak kita tinggal dah kaum muslimin. Bila tak dapat kebaikan, seorang hamba kembali pada Allah Ta'ala semula. Kembali kepada Allah Ta'ala semula. Jadi nanti ada satu bab saya nak cerita kaum muslimin yang apa ni, seorang ulama yang cukup kaum muslimin dan muslimat kalian telahan dia lebih hebat. Bukan kata lebih tepat, nanti dulu saya cerita. Nabi cerita dulu. Jadi kaum muslimin dan muslimat, bila tak dapat kebaikan, dia temu dengan Allah Ta'ala. Bila bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kaum muslimin dan muslimat kalian, maka ditanya, adakah kebaikan yang kamu dapat di mahsyar? Tak ada. Bila tak ada, Allah Ta'ala tak masuk lagi ke dalam neraka. Ini dikatakan sifat keadilan dia. Boleh faham tu? Allah Ta'ala tanya lagi. Ini riwayat Abu Daud ni. Adakah pada hari ini engkau nak menuntut? Nak tuntut? Ketika itulah tuntut. Yang ni lah kata hadis Nabi SAW, Atadruna manil muflis? Adakah kamu tahu siapakah orang yang muflis, yang bankrupt? Kan? Itu kaum muslimin. Orang yang muflis di akhirat kelak ialah kaum muslimin dan muslimat kelak apabila dia menuntut kepada seorang, maka diberikan kebaikan kepadanya. Kalau kebaikan orang yang kena tuntut tu tak ada, nampak macam mana? Kejahatan orang yang menuntut dipikul oleh orang yang kena tuntut. Betul-betul? Boleh faham tuntut dengan tuntut itu kaum muslimin muslimat kelak? Begitulah, itulah muflis. Boleh faham itu?
Itu di antaranya kaum muslimin dan muslimat kalian. Okey. Saya berhenti dekat tu. Kata Syekh Muhammad Saleh Utsaimin. Pernah dengar nama dia? Tak pernah. Baik, tak pernah, tak apalah kaum muslimin dan muslimat kalian. Syekh Muhammad Saleh Utsaimin ni dia min kibaril ulama Saudiyah. Dia seorang ulama daripada salah seorang ulama yang besar di Arab Saudi. Dia dah meninggal dah. Dia dalam telahan ini dia buat dua perkara. Dua perkara. Allah, saya baca kitab dia memang sedap kaum muslimin. Orang dah tua dah meninggal dah, sedap. Yang pertama saya ambil dalam itu bagi orang yang Allah Ta'ala nak cakap dengan dia. Allah Ta'ala suruh dia cari dia mahsyar. Lepas tu balik dia mahsyar pula kaum muslimin dan muslimat kalian. Tuhan tanya apa ni kau nak tuntut pada hari ini. Betul-betul. Itu bagi orang yang mana Allah Ta'ala nak cakap dengan dia. Kalaulah orang itu Allah Ta'ala tak nak cakap dengan dia, bagaimana? Bukan agama. Kan ada dalam satu hadis Nabi SAW, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yanzuru ilahim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Kaum muslimin dan muslimat kalian, 3 golongan yang Allah Ta'ala tak mau bercakap dengan dia, dan Allah Ta'ala tak nak pandang dia, dan juga Allah Ta'ala tak anggap dia orang bersih. Ni sudahlah kaum muslimin dan na'udzubillah, jangan masuklah bergolongan ni. Kalau dia mengaku kesalahan terbulang alik kaum muslimin macam cerita tadi dalam hadis tadi, kalau Tuhan tak beri peluang dengan dia, Tuhan tak nak cakap ni, dia buat macam mana? Apa dia? Ini selalu disebut, iaitu Syekhun Zani, orang tua yang berzina. Orang tua dia berzina. Betul-betul. Yang keduanya ialah kaum muslimin dan muslimat kalian. Lepas tu al-musbil. Ini dah cerita lama dah. Al-musbil, iaitu melabuhkan pakaian lebih daripada buku lali. Terus duk carilah riak ke tak riak kaum muslimin, yang penting jauhkan. Memang tu. Walaupun kata hukumnya ada kata haram, ada kata makruh, yang penting Nabi tak pernah buat pakai musbil. Itu dia kaum muslimin. Yang penting jauhkan. Okey. Kalau duk cara duk khilaf ni, kaum muslimin tak kesudahan. Betul-betul. Lari daripada khilaf itu lebih afdal. Iaitu jangan pakai labuh. Baik. Stocking orang panggil labuh ke tak? Stocking ni dia orang tak panggil labuh. Labuh ni daripada atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas panggil labuh tak? Ada masuk tak kita masuk. Oh, dia tu pakai kasut labuh benar. Tak ada lagi tu tak. Dia tu pakai baju dan jubah. Boleh faham tu? Baik. Dia yang kedua ialah al-mutakabbir. Orang yang sombong. Orang sombong ni Allah Ta'ala tak cakap lah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan siapa orang sombong. Nak kata orang sombong tu apa dia? Kalau orang Melayu kita, kalau sebut sombong ni apa dia? Baik, tafsir sendirilah. Dia tak nak percaya. Kalau orang sombong ni, orang bagi dia sebagainya. Tetapi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, orang yang mutakabbir, iaitu rajulun la yaqbalul haqq. Orang sombong ni orang yang tak boleh terima kebenaran. Sombong. Daripada mana ia datang? Kalau asal tu benda kebenaran, dia tak boleh terima. Itu adalah sombong. Orang sombong ni Tuhan tak mau bercakap dengan dia. Baik. Habis ya? Okay. Dan seterusnya ialah kaum al-kadzab. Orang yang selalu buat tenah dan bohong. Tenah dan bohong. Tuhan tak bercakap dengan dia juga. Kaum muslim dan muslimat kan. Boleh faham. Itu sebab jangan suka duk bohong-bohong kaum muslim. Kadang ya Allahu akbar. Nak dalam TV banyaknya bohong belaka. Balik dia je betul ke? Kalau nak beri adil, beri peluang tak kepada orang cakap. Betul. Nak tanya hak bersih-bersih baru ni. Kenapa duk beri orang lain cakap saja? Kenapa orang lain tak beri cakap? Kenapa?
Ialah dia kuasa pun nak beri keadilan, beri orang lain dulu bercakap. Kamu dah bercakap buah dah, beri orang lain dulu bercakap. Sebab apa kami buat macam tu? Betul? Ada beri peluang tak? Tak ada. Nak tahu dia kata adil macam mana? Betul? Dia bercakap. Dalam TV dia bercakap seorang je. Orang cakap seorang orang apa kaum muslim dan muslimat kalian? Itu dia. Orang gila. Saya tak kata tuan-tuan ni kata begitu. Tapi saya sokong lah. Dia faham itu? Okey. Jadi kaum muslimin itu orangnya yang Allah Ta'ala cakap dengan dia. Kata sini, kalau kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, kalau Allah Ta'ala tak nak cakap dengan dia, guana agak-agaknya. Na'udzubillahi min zalik. Yang kedua, fatwa Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Selalu dia kata ulama-ulama duk perbahaskan bahawa melihat Allah Ta'ala cuma dalam surga. Tengok kan? Saya kata, hebat sungguh dia telah ilmu dia. Kan ada dalam satu hadis kan, kaum muslimin dan muslimat kalian, bila Rasulullah tanya, apakah nikmat yang paling besar? Para sahabat kata, surga ya Rasulullah. Kata Nabi, dak, ada lagi nikmat paling besar, iaitu melihat Allah Ta'ala di dalam surga. Memang betul. Jadi Syekh Muhammad Shalih Utsaimin kata, bagi aku bukan lihat dalam surga, di masa boleh tengok Allah Ta'ala ada itu. Sebab apa? Sebab kan dalam hadis ini kaum muslimin dan muslimat kan Allah Ta'ala kata, pergi kamu ke mahsyar, carilah kebaikan kamu di mahsyar. Dan Allah Ta'ala pula kaum muslimin dan satu ayat Quran, waja'a rabbuka malaku saffan saffa, maka datanglah Allah Tuhan kamu, waja'a rabbuka, datanglah Tuhan kamu. Kata ulama tafsir seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata bila kaum muslim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta pada Allah Ta'ala mempercepatkan pada mahsyar ini, maka Allah Ta'ala bukakan pintu bicara, nak bicarakan manusia, maka ketika itu Allah Ta'ala datanglah kepada mahsyar, waja'a rabbuka malaku saffan saffa, kata Ibnu Abbas, maka datanglah Tuhan kamu dengan berbaris-baris dengan para malaikat. Jadi ketika itu kaum muslim sebab kalian sudah tentu nampak Allah Ta'ala ada, bukan di surga. Kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, sedap tak pendapat dia? Sedap kaum muslimin. Kata dalam ulama lain pula, itu bahawa kaum muslimin dan muslimat kalian, Allah Ta'ala bercakap, kaum muslimin dan muslimat tak ada ceritakan nampaknya wajahnya, tetapi dalam hadis lain menampakkan wajah Allah Ta'ala itu dalam surga. Itu ada nasnya. Yang tadi adalah umum saja. Mana? Sedap ke? Dua-dua tu sedap lah ke kaum muslimin dan muslimat kalian? Baik. Jadi permasalahan kaum muslimin dan muslimat kalian, okey. Lepas tu dah tahu dah kesalahan dia. Lepas tu Allah Ta'ala pula kaum muslimin dan muslimat kalian nak masuk neraka, diadakan titian. Diadakan titian. Titian tu kaum muslimin dan muslimat kalian, dia ada pengait dia, di bawah ada pengait dia. Kait itulah baru nak meletakkan dia itu ahli neraka. Kaum muslimin. Bermaksud di sini ialah Allah Ta'ala untuk meletakkan orang itu ahli neraka berpandu kepada keadilannya dengan menunjukkan bukti-bukti kesalahan manusia, baru Allah Ta'ala campur neraka. Memang. Ini dia. Yang ni manusia lebih hebat daripada Allah Ta'ala, kaum muslimin muslimat kalian, menjatuhkan hukum tidak mengeluarkan bukti. Kaum muslimin dan muslimat kalian, saya pelik. Mufti wilayah Kristian dulu dia kata IHA ni menepati syariat. Mari mana dia kata begitu? Untuk menentukan seorang itu salah, kena buktikan dia kesalahan, baru masuk jail, baru masuk penjara. Dia faham tu? Ini tak terbukti kesalahannya, dia mengigah lalu. Boleh dah gitu. Sedangkan Allah Ta'ala kaum muslimin muslimat nak buktikan kesalahan orang masuk neraka ni, itu Allah Ta'ala dah tahu dah. Betul-betul dia tahu dah. Pun Tuhan Allah Ta'ala menetapkan bukti-bukti yang jelas sampai kemudian tak boleh bergerak, baru dimasukkan neraka. Macam mana dia katakan benda itu mengikati syariat? Betul-betul tak boleh nak makan ke siapa tua lagu tu? Boleh betul? Jadi kaum muslimin itu permasalahannya. Okey,
Jadi kaum muslimin dan muslimat, secara kesimpulan yang nak dinyatakan oleh Al-Imam Nawawi dalam bab ini berpandu kepada hadis Nabi SAW dengan tajuk bab kelebihan orang-orang yang lemah. Kaum muslimin dan muslimat kalian, itu sebab kita ni jangan pandang lekeh orang. Jangan pandang lekeh, nampak orang miskin jangan pandang lekeh. Itu sebabnya kadang-kadang kaum muslimin dan muslimat kalian, salah satu sebab amalan orang itu iaitu menyebabkan dia masuk surga kerana dia tolong orang miskin. Kaum muslimin dan muslimat, kerana dia orang kaya, kerana ada orang miskin. Maka itu sebab jangan pandang lekeh. Itu sebab dalam satu hadis, kaum muslimin dan muslimat kalian, kamu tengok orang itu dinampakkan pandangnya hina, tapi apabila dia bersumpah dengan nama Allah, kaum muslimin, sumpah dia diterima. Bermaksud ialah kalau dia kaum muslim bersimak kalian, iaitu bersumpah dengan nama Allah, bermaksudnya kalau dia mengatakan sesuatu dengan nama Allah Ta'ala, dia berdoa, kaum muslim dengan nama-nama di sifat Allah Ta'ala, doa dia mustajab. Kadang-kadang kamu nampak dia ada lekeh. Boleh faham itu? Itu kelebihannya. Wallahu alam. InsyaAllah lain kali kita masuk dalam hadis yang lain. Ada perbincangan? Kaum muslimin dan muslimat kalian, kalau ikut susunan Sahih Muslim rahimallahu taala, di antara apa dia? Menuntutlah. Dia kaum muslimin dan muslimat kalian, iaitu tuntutan itu lebih dulu daripada akhirat. Sebab akhirat ni adalah terakhir. Sebagaimana kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, kaum muslimin dan muslimat kalian, dan yang terakhir sekali akhirat. Kerana akhirat itu adalah jalan di antara matlamat ke surga atau ke neraka. Memang betul. Ketika sudah diadili dah. Kerana pertama sekali dia meniru perangai orang-orang mutakabbir, meniru perangai orang-orang yang riak. Walaupun dia tidak riak, kaum muslimin dan muslimat kalian, saya kata pembahasan hadis ni memang panjanglah. Kata Imam Syafi'i, mana kata kalau dia riak. Kata ulama lain kaum muslimin dan muslimat kalian, dia kata riak tak riak pun ada hadis menunjukkan tidak riak pun ada. Memang tu. Tapi kok mana-mana pun saya kata lari daripada khilaf, tinggalkan perbuatan labuh itu, pakai di atas buku lali, itu lebih baik dan lebih cermat untuk lari daripada khilaf ulama kaum muslimin dan muslimat, kerana bendanya bahaya sangat-sangat. Itu Allah Ta'ala tak nak cakap dengan dia. Boleh faham itu? Itu dia. Jadi dalam satu hadis yang mengatakan ada juga Abu Bakar radhiyallahu anhu yang pernah pakaian labuh, ada juga. Tetapi kaum muslimin dalam hadis itu, pakaian Abu Bakar labuh, tapi Abu Bakar ya ta'ahadu, iaitu selalu mengangkat pakaian dia. Bukan dia labuh dia dalam melerat lagu tu. Kalau dia labuh dia angkat, dia angkat, maka hujah Abu Bakar tidak boleh jadikan hujah. Sebab kaum muslimin dan muslimat kalian, kerana Abu Bakar bukan pakai meleret, dia pakai labuh tapi dia selalu mengangkat akan jubahnya. Boleh faham itu? Jadi permasalahan kenapa? Kerana itu meniru sifat-sifat orang yang riak. Boleh faham tu? Bila tiru sifat macam tu kaum muslimin dan muslimat kalian, lebih baik kita jauhkan. Walaupun terdapat khilaf ulama sampai kata makruhun, sampai kata haramun, kaum muslimin dan muslimat kalian, yang tu sebab lebih baik kamu sebab benda tu pun Allah Ta'ala tak nak cakap, dan kita kembali kepada hadis, walaupun kata khilaf begitu, sedangkan Nabi tak pernah berpakaian seperti itu. Boleh faham itu? Okey. Orang ni masuk juga, tapi dia ada tak dia kena masuk neraka dulu sebelum masuk juga? Sebab kesalahan-kesalahan yang dilakukannya sebab sebelum. Baik kaum muslimin dan muslimat kalian, itu sebabnya dalam istilah pengajian ilmu akidah ni, kaum muslimin dan muslimat kalian, kalau dia dah masuk surga, kalau Allah Ta'ala tak mengatakan mengampunkan dosa dia, tak dikena azab. Kalau Allah Ta'ala tak ampunkan dosa dia,
maka dia kena azab. Kaum muslimin apabila azabnya, tempohnya sudah ditetapkan, sudah habis, baru masuk syurga. Tapi apabila disebut kaum muslimin dan muslimat kalian, walaupun dia laku kesalahan, tapi bila Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, maka tidak kena masuk neraka. Itu dia. Baik. Ada lagi? Kalau saya pergi ke Putrajaya, kita sampai dua malam kan. Tapi tadi saya pergi ke Jadabai dulu, Bukit Tinggi. Lepas dari Bukit Tinggi, saya pergi ke Putrajaya. Tapi kalau saya balik ke Kuala Lumpur, tak sampai dua malam, ke Musafir itu kan. Okey, cantik. Bagus. Yang pertama sekali ialah kaum muslimin dan muslimat kalian, di dalam permasalahan jarak musafir ni, jarak perjalanan ni memang ada khilaf di kalangan ahli ulama yang begitu banyak. Kalau kita tengok di dalam pandangan mazhab al-Imam Nawawi, Imam Syafi'i rahimahullahu taala, jarak musafir ni bagaimana menentukan, dia ada dalam mazhab Syafi'i ada 20 pendapat dah. Faham tak? Jarak nak kata musafir ni berapa kenanya kaum muslimat kalian, dalam pandangan mazhab Syafi'i ada 20 pendapat, belum mazhab lain lagi. Faham tak? Jadi kaum muslimin ada dalam satu hadis yang Nabi SAW perjalanannya iaitu 3 parsakh. 3 parsakh Nabi dah buat sembahyang sunat, Nabi dah buat musafir dah. 3 parsakh, 1 parsakh 3 batu. Kalau 3 parsakh 9 batu, betul-betul. Ada pula kaum muslimin dan muslimat kalian yang dikatakan 2 marhalah. Semua itu kaum muslimin dan menceritakan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu nas, satu dalil daripada perkataan Nabi bahawa syarat musafir itu kena 2 mahalah. Dalil dari sudut perkataan Nabi tak ada. Boleh faham tu? Tapi yang adanya cumalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, kalaulah Rasulullah menetapkan jarak boleh musafir ni, iaitu ada jarak tertentu, kaum muslimin dan muslimat kalian boleh kita pakai dengan kata yang satu. Kalau Rasulullah mengatakan jarak musafir itu 2 mahalah, barang siapa nak main musafir 2 mahalah, kalau Nabi kata begitu, boleh pakai 1-2 marhalah. Tetapi Nabi tak pernah kata lagi itu. Sebab ada Nabi berjalanan ada 2 marhalah. Ada Nabi kaum muslimin dan muslimat kalian berjalan kadang-kadang 12 batu pun Nabi buat dah. Jadi dalam merangkumi dalam masalah itu, Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama yang terkenal dalam mazhab Imam Syafi'i, kerana banyak sangat pendapat begitu. Cuba kita tengok ya kaum muslimin dan muslimat kalian, pada musim haji, kan Nabi duduk di padang Arafah. Orang Mekah orang Mekah kaum muslimin dan muslimat kalian yang pergi ke padang Arafah pun musafir juga. Orang Mekah kaum muslimin dan muslimat kalian, Mekah di padang Arafah berapa batu? 7 batu je. 7 batu pun orang Mekah mengerjakan haji di padang Arafah pun dia buat juga qasar dan jamak juga. Maka akhirnya kaum muslimin, kerana tidak ada satu dalil yang menunjukkan secara total begitu bahawa musafir kena jalan begitu, kaum muslimin dan muslimat kalian, maka kata Ibnu Hajar, bagi pendapat aku, kalau orang itu berasa diri dia tu musafir, dia berasa diri dia musafir, maka bolehlah buat. Bolehlah buat. Kalau pergi ke Janda Baik, lepas tu pergi pula Putrajaya, balik pula ke Cerah, mari pula ke Danau Kota, tu bagi diri ni banyaklah, itu bolehlah dibilangkan musafir. Boleh. Kata orang musafir ni bagaimana ya? Orang musafir ni macam mana musafir? Kadang-kadang dia bawa beg sikit, bawa barang lebih sikit, bawa pakai lebih sikit. Apa lagi? Dia boleh faham tak maksud dia? Baik, kalau misalnya kamu sini dia pergi ke Coket, berasa tak dia musafir?
Aku ni duk nak kota ni, aku nak pergi bersih ni. Kamu boleh musafir tak musafir? Tak nak musafir dah, tak nak musafir jangan buat. Memang tu. Tapi kalau pergi ke sana, pergi ke sini, kaum muslim dan muslimat dengan kita gunakan tenaga, menggunakan perjalanan, kita rasa aku ni musafir, boleh buat. Sebabnya kaum muslim yang dua mahalah tu kaum muslim dan muslimat, walaupun pendapat Imam Syafi'i sekalipun, tapi dalam pendapat Imam Syafi'i dia pun ada 20 pendapat dalam menentukan jarak. Yang penting tidak ada hadis yang sharih, hadis yang jelas menentukan berapa jaraknya. Jadi atas itulah kesimpulan Ibnu Hajar mengatakan, kalau kita berasa kaum muslimin, aku ni musafir ni, kita berasa diri kita musafir ni, kan banyak benda dibawa tu, maka bolehlah sebenarnya seorang musafir. Itu pendapat yang saya pegang lah. Jadi kalau nak mencari ni betapa hadis ustaz dua mahalah, kata Imam Abu Hanifah tak dipanggilkan musafir kecuali 1 hari 1 malam. Sebab berdasarkan pada satu hadis, dia kata la yahillu, tidak halal bagi seorang wanita yang muslimah musafir lebih daripada 1 hari 1 malam tanpa mahram. Abu Hanifah kata tak boleh bagi seorang perempuan yang musafir kamu lebih 1 hari 1 malam tanpa mahram. Jadi 1 hari 1 malam Abu Hanifah kata baru boleh dipanggilkan musafir. Oh, nyanyilah lagu tu. Kan? Itu apa mana Abu Hanifah pula. Ada Nabi kadang-kadang kamu ada dalam 26 batu ada. Ada 20 batu. 12 batu pun ada. 18 batu pun ada hadis. Jadi pandai nak kumpul sebab tidak ada hadis yang sharih menetapkan jarak musafir itu berapa. Cuma adalah perbuatan Nabi saja. Kamu yang begitu banyak, maka itu sebabnya disimpulkan kalau kita berasa kita ni musafir, bolehlah kaum muslim boleh pergi ke jana baik, pergi ke cerah kaum muslimin dan muslimat kalian. Kecuali lah kalau rutin hidup dia macam tu, kadang-kadang boleh buat, kadang-kadang tidak boleh buat. Tetapi kalau nak jalan sedap sekali, jalan penyelesaian sekali, ambil pendapat kaum muslimin dan muslimat di dalam satu hadis. Kalau macam tu, sebab orang musafir ni dia boleh qasar, boleh qasar, boleh jamak. Tetapi orang yang tidak musafir, dia tak boleh qasar, dia boleh jamak saja. Kalau tadi pergi kalau tak puas hatilah, tak tenang hati, sekejap ke janda baik, sekejap ke janda tak baik pula kaum muslimin dan muslimat, boleh buat jamak, boleh buat jamak saja pun boleh. Sebabnya jamak tidak disyaratkan musafir. Kalau sekiranya terganggu begitulah, kalau ikut saya, kalau pergi ke jana baik, pergi sana kaum muslim 10 kilo tu, kita boleh katakan musafir lah, kaum muslimin dan muslimat lah. Tapi kalau berasa hati tidak puas hati, buat jamak saja. Sebabnya dalam satu hadis riwayat Imam Malik dalam kitab yang Muwatta, riwayat Imam Muslim, kaum muslim muslimat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salaitaini biduni matarin wala uzrin. Dan satu riwayat wala musafirin. Adalah Nabi SAW kadang-kadang menjamakkan 2 solat dia tanpa hari hujan, tanpa uzur, dan satu riwayat tanpa musafir. Al-Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala pun ada mengatakan, dia kalau orang itu sakit yang kritikal, maka dia boleh jamak hinggalah dia sembuh. Imam Syafi'i kata penyakit dia kritikal, payah nak usung kula boleh jamak hinggalah dia sembuh. Tapi tak boleh qasar kerana dia tidak musafir. Faham tu? Kata Al-Imam Ibn Taymiyah pula, kaum muslim muslimat, kalau sekira itu seorang itu membuat roti, dia membuat roti, kaum muslim muslimat kalian, kalau sekiranya dia berhenti buat roti, maka kaum muslim orang dalam kelaparan, betul-betul beratur boleh, maka boleh jamak solat dia. Sampai begitu kaum muslimin. Tapi asahnya kadang-kadang Nabi tidak ada uzur, tidak apa. Tapi kalau tanpa uzur ni, kalau ada uzur tidak mengapa, kamu muslim. Tetapi kalau sekiranya tidak ada uzur, boleh buat jamak, tapi sekali-sekala saja. Tapi macam soalan tadi, boleh dia nak qasar jamak. Tapi kalau tak sedap hati, ustaz aku tak kena musafir, dia nak buat jamak, boleh, tak ada masalah. Banyak dalam penyelesaian. Itu sebabnya kata Al-Qardawi dalam fatwa yang terkini, apabila seorang polis trafik, ini polis trafik orang semayang ni,
Oh tak semayang banyak lagi lah yang tak semayang, kamu mesti simak lah. Dia kata, dia bertanya soalan, saya ini adalah polis, saya adalah kerja polis trafik. Kadang-kadang saya kena bertugas di waktu maghrib. Kena tugas waktu maghrib. Kalau saya tinggalkan kerja saya, satu kesalahan. Dan pula akan menjadi jalan raya sesak. Jadi bagaimana keadaan saya maghrib itu? Kata Profesor Al-Qadawi, kamu jamak kalau maghrib itu di dalam waktu Isya. Ada jamak. Oh cantik. Dia sebut ada. Cantik. Okey. Ada lagi? Apa dia? Oh. Okey. Mana satu nak cabut ni? Oh, ni cabut. Dua-dua nak habis bateri belakang ni. Baik. Kalau misalnya mak bapak kita tak buat kekah, kaum muslimin dan muslimat kan, boleh tak kita ni buat kekah? Memang tu. Tak ada satu dalil yang menghalangnya. Tidak ada satu dalil yang menghalangnya, iaitu bahawa kalau sekiranya mak bapak tak buat kekah, kita sendiri nak untuk kekah untuk kita, tak ada satu dalil yang menghalangnya. Dia sebut dalam satu hadis, tapi hadis ni didoaifkan oleh alim ulama. Disebut dalam satu hadis, tapi hadis ni didoaifkan oleh ulama, bahawa adalah Nabi SAW mengkekahkan untuk diri dia termasa baginda umur 40 tahun. 40 tahun. Tapi hadis ni didoaifkan oleh ulama. Tetapi walaupun kedoaifan yang di situ, maka kaum muslimin dan muslimat kalian tak ada bantahan ahli ulama menetapkan bahawa sesungguhnya ada umur dia tertentu yang menghalang akikah, ataupun kamu ada orang tertentu masa boleh menghalang akikah. Tidak ada. Lebam betul. Contohnya memanglah seabdal kekah ni umur 7 hari, betul-betul. Tapi kalau kekah umur dah tua dah, dia tak kekah lagi, pahala kekah itu asyik pahala hari tak dapat, pahala 7 hari itu tak dapat, tapi kekah boleh. Boleh faham betul. Dia macam cantik boleh sampai pada kekah. Cuma lu afdalnya kekah ni itu pada malam aku mengajar di sini lebih bagus lagi. Memang betul. Wallahu a'lam. Okey. Ya, insya-Allah. Boleh, tak ada masalah. Dia tak ada masalah kamu sebenarnya. Cuma nak beri tahu yang paling senang sekali no. Boleh. Cuma boleh seekor kambing atau 2 ekor kambing. Kalau susah sangat kaum muslimin dan muslimat kalau nak buat kambing saja, takut orang tak nak makan kambing, nak makan ayam pula, nak kena kopi pula. Masak kambing bungkus dalam plastik, beri gitu. Ini kekah. Boleh bamba? Pun boleh juga, tak jadi masalah. Senang. Tak payah buat nasi, kekah tak cara nasi. Sebenarnya kambing ya. Betul. Isi dalam plastik, pakat bungkus beri belakang. Tak ada masalah. Betul. Tak apa, sebab kekah tak ada nasi. Betul. Tapi nak kenduri kena ada lah. Jangan pula kamu buat kenduri kekah di rumah, tengok-tengok kambing saja. Nasi tak ada. Ustaz kata tak ada nasi. Nyanyi aku boleh faham betul. Wallahu a'lam. Itu kena ada nasi lah di rumah tu. Okey. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.